Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan mengenai riba kontemporari dalam transaksi ekonomi masyarakat Malaysia. Sebelum saya meneruskan pembentangan ini, izinkan saya untuk memperkenalkan ahli kumpulan saya. Yang pertama, terdiri daripada saya sendiri, Hanis Munia binti Muhammad Zahir, beliau Alif Haikal bin Muhammad Nur Asrat, Ahmad Iskandar bin Syahrul Riza, dan yang terakhir Afiq Zakwan bin Mat Osman. Riba berasal daripada perkataan Arab yang bermaksud lebihan, pertambahan dan juga pertumbuhan. Riba merupakan satu keuntungan harta dari salah satu pihak terhadap pihak yang lain di dalam transaksi jual beli maupun pertukaran barang yang sejenis dengannya tanpa memberikan imbalan terhadap kelebihan tersebut. Dapat kita lihat dalam era globalisasi kini, dunia perniagaan dan ekonomi telah mengamalkan riba terutama sekali dalam urusan bermuamalah. Di dalam Islam, keadilan sangatlah penting untuk menghapuskan eksploitasi dalam perniagaan, iaitu dengan cara mengharamkan semua bentuk peningkatan maupun penambahan kekayaan yang dilakukan secara tidak adil. Menurut Islam, hukum riba adalah haram. Hal ini bertepatan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang bermaksud Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Manakala Rasulullah SAW turut menegaskan tentang keharaman riba. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW melaknat pemakan riba dan yang mewakilkannya. Perkataan melaknat di dalam hadis ini telah jelas ditafsir oleh para ulama bahawa sesungguhnya riba adalah haram. Tahap penurunan pengharaman riba telah dibahagikan kepada 4 tahap menurut jumhur ulama. Tahap yang pertama ialah Allah Subhanahu Wa Taala hanya sekadar menyatakan kebenciannya terhadap perbuatan riba. Tahap yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala telah menjanjikan azabnya yang pedih ke atas golongan yang terlibat dalam mengambilkan riba. Seterusnya, tahap yang ketiga pula, Allah Subhanahu Wa Taala telah mengharamkan riba hanya kepada orang yang beriman daripada memakan riba secara berlebih-lebihan. Dan akhir sekali, tahap keempat, Allah Subhanahu Wa Taala telah mengharamkan secara mutlak segala jenis bentuk riba. Seterusnya ialah pembahagian riba. Jumhur ulama telah membahagikan riba kepada 4 jenis. Yang pertama, riba al-fad, yang kedua riba an-nasiyah, yang ketiga riba al-qard dan yang terakhir riba al-yad. Riba al-fad merupakan riba jual beli yang dikenakan pertambahan maupun perbezaan kuantiti. Seterusnya, riba an-nasiyah pula ialah riba hutang di mana bayaran lebihan yang akan dikenakan sekiranya berlaku penangguhan tempoh bayaran. Riba al-qard ialah manfaat atau faedah yang telah disyaratkan ke atas seseorang hutang dan pemihutang, manakala pembahagian riba yang terakhir ialah riba akad, iaitu penangguhan penyerahan barang pertukaran sejenis ribawi. Baik, saya akan meneruskan pembentangan dengan membentangkan isu yang pertama, iaitu isu riba ad'af mudha'afah. Apakah yang dimaksudkan dengan riba ad'af mudha'afah? Iaitu riba ad'af mudha'afah ini adalah riba yang berlipat ganda. Setengah ulama cenderung untuk mengecualikan bunga pinjaman yang mempunyai kadar yang rendah atau sedikit daripada riba yang telah dimaksudkan di dalam Al-Quran. Antara contohnya adalah bunga yang dikenakan terhadap pejabat pos ataupun bunga yang dikenakan pada bank sekadar untuk denda kepada penghutang. Manakala setengah ulama lain menyatakan bahawa adalah haramnya riba yang sedikit itu ataupun yang tidak berganda itu adalah bukan daripada sumber Al-Quran tetapi mengikut kaedah usul fiqh, iaitu sadli at-tari'ah. Okey, Asy-Syaikh Al-Jawisi telah memberi alternatif, iaitu yang pertama, mengikut pendapat ramai yang mengharamkan riba yang sedikit adalah untuk berhati-hati daripada terjatuh kepada riba yang berlipat ganda mengikut nas Al-Quran dengan mengambil jalan penyelesaian, iaitu melalui prinsip mudharabah. Selain itu, Asy-Syaikh Al-Jawisi telah menyatakan bahawa Allah menghaidkan pengharaman itu kepada riba an-nasiyah, iaitu riba yang dikenakan atas penangguhan yang berlipat ganda sahaja, dan membenarkan urus niaga riba yang sedikit
dan tidak menekan dan menindas sebagaimana yang telah dilakukan oleh Kerajaan Parsi dan Uthmaniyah. Baik, kita akan teruskan kepada isi yang kedua, iaitu isu pinjaman penggunaan dan pinjaman produktif. Okey, apakah perbezaan antara pinjaman penggunaan dan pinjaman produktif? Pinjaman penggunaan ialah pinjaman yang diberikan atas dasar untuk penggunaan atau keperluan diri sendiri sahaja. Manakala pinjaman produktif ialah pinjaman atas dasar sebagai modal untuk memulakan perniagaan atau kita sebut sebagai pelaburan atau mudharabah. Baik, seterusnya konteks yang terdapat dalam ucapan Al-Duwalibi pada seminar Fiqh Al-Islam di Paris pada tahun 1951. Beliau telah mengusulkan supaya sama ada kerajaan memberikan pinjaman kepada firma-firma pengeluaran ataupun dibenarkan kadar bunga yang munasabah bagi pinjaman produktif tersebut. Mengikut penyelesaian kedua ini, iaitu membenarkan pengenaan kadar bunga yang munasabah adalah lebih tepat dengan cara menggunakan idea darurah, iaitu konsep darurah, dan idea mendahulukan kemaslahatan am daripada kemaslahatan khas. Seterusnya adalah kenyataan adalah adil dan patut sekiranya dikenakan bunga bagi pinjaman produktif, iaitu pinjaman atas dasar untuk berniaga telah dijawab oleh Imam Fakhr Ar-Razi. Beliau telah berujar bahawa sementara pulangan daripada pelaburan itu pun belum pasti diperolehi, tetapi bayaran bunga telah pun ditentukan dan merupakan satu perkara yang telah pasti. Pulangan tersebut boleh menjadi positif, iaitu mendapat untung, dan juga boleh menjadi negatif, iaitu rugi. Oleh itu, penentuan pembayaran tambahan yang mesti dilakukan bagi sesuatu yang hasilnya belum pasti adalah merupakan suatu bencana dan membawa kemudaratan kepada pihak yang terlibat. Kita teruskan dengan melihat isi yang ketiga, iaitu sistem bunga dan impak terhadap ekonomi. Terlebih dahulu kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan sistem bunga. Sistem bunga ini merupakan tanggungan pada pinjaman wang yang kebiasaannya dinyatakan dalam bentuk peratus daripada wang yang dipinjamkan. Dapat dilihat di sini bahawa ada 4 jenis bunga bank. Pertama, kadar bunga tetap, fix. Ia adalah satu kadar faedah yang tetap dan tidak akan berubah sehingga jangka masa tertentu atau mengikut tarikh matang yang telah ditentukan semasa tempoh kredit. Ianya juga tidak akan meningkat walaupun kadar faedah di pasaran meningkat ataupun berubah. Jenis bunga yang kedua ialah kadar bunga mengembang, iaitu floating. Ia adalah suatu kadar faedah yang akan terus berubah mengikut kadar faedah di pasaran. Sekiranya kadar faedah di pasaran meningkat, maka kadar faedah kredit bank juga akan meningkat dan begitu juga dengan sebaliknya. Jenis yang ketiga iaitu kadar bunga flat. Ia adalah satu kadar faedah yang dikira dengan merujuk kepada jumlah pokok pinjaman pada awal setiap tempoh asuran. Ia biasanya digunakan untuk kredit jangka pendek, barangan berguna seperti komputer riba, telefon bimbit, peralatan rumah tangga, motosikal ataupun pinjaman tidak bercagar kerana ianya mempunyai pengiraan yang mudah. Dan jenis yang keempat iaitu kadar bunga efektif. Ia adalah suatu kadar faedah yang dianggap lebih adil bagi pelanggan kerana ia dijana daripada pengiraan jumlah pokok pinjaman yang masih ada pada setiap bulan bersamaan dengan pengurangan hutang yang telah dibayar. Semakin kecil jumlah pokok pinjaman, semakin kecil kadar faedah yang harus dibayar. Di sini kita dapat lihat ada dua pendapat mengatakan adakah sistem bunga ini haram ataupun tidak. Menurut Ibn Taymiyah dan Dr. Yusuf Al-Qaradawi, ijma' ulama' di kalangan semua mazhab fiqh menyebutkan bahawa bunga dan segala bentuknya termasuk di dalam riba. Manakala pendapat yang kedua mengatakan bahawa bunga tidak termasuk dalam kategori riba. Antara kesan sistem bunga di dalam ekonomi, ianya akan menjadi tunjang pada masalah krisis kewangan. Sistem ekonomi yang tertumpu pada sistem bunga ini akan menyebabkan berlakunya pengurangan terhadap sumber peruntukan yang mampu mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi. Contohnya yang pernah terjadi di negara Amerika Syarikat pernah terjadi pada pengurangan pada sumber peruntukan kerana kebergantungan yang melampau terhadap sistem bunga sebagai alat untuk mekanisme saringan secara tidak langsung ataupun indirect screening mechanism.
Ini jelas menjadi bukti bahawa sistem ini tidak efektif dalam mencapai tujuan ekonomi yang dimahukan dan ianya telah mengakibatkan ketidakpastian pelabur menjadi semakin tinggi untuk melabur dalam pasaran kewangan untuk jangka masa panjang disebabkan turun naik kadar bunga. Ini juga akan menjadi faktor kepada peminjam yang akan mengambil lebih pertimbangan dan cadangan untuk meminjam dalam tempoh masa pendek sahaja serta akan menyebabkan pelaburan jangka panjang di sektor nyata ataupun sebenar akan menurun. Jumlah produksi menurun, keperluan pekerjaan menurun dan akhirnya pengangguran akan meningkat sehingga wujudnya jurang sosial yang sangat tinggi. Sebagaimana wujudnya sistem bunga bagi bank konvensional, terdapat juga suatu sistem yang disebut bagi hasil tabungan yang dijalankan oleh bank syariah. Oleh itu, kita melihat sedikit perbezaan di antara sistem bunga yang dijalankan oleh bank konvensional dan bagi hasil tabungan bagi bank syariah. Pertama sekali, sistem bunga pelakunya ialah bank konvensional, manakala bagi hasil tabungan pelakunya ialah bank syariah. Bagaimana penentuan kualiti kedua-duanya dilakukan? Bagi bank konvensional sistem bunga, ianya dibuat ketika perjanjian awal dengan garis panduan mesti selalu menguntungkan. Manakala bagi hasil tabungan, bagi bank syariah pula, ianya dibuat berdasarkan garis panduan untung rugi. Sistem pembayaran bagi sistem bunga ini ialah tetap seperti pada awal perjanjian, tidak mengira sama ada projek yang dijalankan oleh pelanggan untung atau rugi. Manakala sistem pembayaran bagi hasil tabungan bank syariah bergantung kepada keuntungan projek yang dijalankan. Sistem pembahagian bagi sistem bunga bank konvensional ianya tidak akan meningkat walaupun pihak bank mendapat keuntungan yang tinggi. Manakala bank syariah yang menjalankan sistem bagi hasil tabungan, pembahagian tersebut akan meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan. Kita teruskan dengan isi yang keempat, iaitu isu riba an-nasi'ah. Riba an-nasi'ah berasal daripada perkataan Arab iaitu an-nasa'u yang membawa maksud kepada penangguhan. Dan ianya merupakan suatu urusan jual beli atau pertukaran dua barangan ribawi yang sama jenis dan pertukaran tersebut tidak berlaku secara serentak pada masa yang sama disebabkan ada penangguhan serta tidak sempurna dalam satu masa. Antara contoh yang boleh diberikan ialah Abdullah berhutang dengan Ismail sebanyak RM100 dan Abdullah telah berjanji kepada Ismail untuk membayarnya pada hujung bulan. Namun, bila sampai tempohnya, Abdullah tidak mampu untuk membayar RM100 tersebut. Maka Ismail meningkatkan jumlah yang perlu dibayar kepada RM120. RM20 tersebut merupakan tambahan akibat kelewatan untuk Abdullah melunaskan hutang tersebut. Dan inilah yang disebut sebagai riba an-nasi'ah. Antara individu yang mengatakan tentang riba an-nasi'ah ini ialah Qatadah rahimahullah. Dia berkata, sesungguhnya riba pada zaman jahiliyah ialah seseorang menjual barang dengan pembayaran yang ditangguhkan sampai batas waktu tertentu. Apabila batas waktu pembayaran telah tiba dan orang yang berhutang tidak mampu melunaskan hutangnya, maka si pemberi hutang menambahkan hutangnya dan mengakhirkan lagi waktu pembayarannya. Riba an-nasi'ah mempunyai dua jenis. Pertama sekali, riba jahiliyah. Riba jahiliyah merupakan penambahan kadar bayaran yang dilakukan kerana lambat membayar hutang. Oleh sebab itu, pinjaman yang dilakukan sebelum ini akan menjadi berlipat-lipat kali ganda jumlahnya ke atas peminjam. Jenis yang kedua yang berlaku pada suatu jual beli dua jenis barang. Dua jenis barang yang keduanya mempunyai ailah, terdapat riba fadha sama dengan penangguhan penerimaan keduanya ataupun penerimaan salah satu daripadanya. Misalnya jual beli emas dengan emas atau dengan perak, atau perak dengan emas dengan jangka waktu atau tanpa serah terima barang di tempat pelaksanaan akad. Antara contoh situasi yang boleh ditunjukkan di sini ialah Aminah membeli emas seberat 6 gram dengan harga RM1000 secara tangguh yang menunjukkan bahawa maknanya dia mengambil emas tersebut pada hari ini dan membayarnya pada bulan depan. Seterusnya kita beralih kepada kesimpulan dan cadangan. Kesimpulan daripada pembacaan hari ini adalah kita bahawa riba ini merupakan amalan yang tidak harus
atau tidak digalakkan dalam kita melakukan transaksi sesama manusia. Hal ini kerana riba ini boleh mendatangkan pelbagai kesan buruk dan pelbagai kesan negatif terhadap manusia seperti penindasan kepada orang yang lemah. Betapa bahayanya riba ini sehingga awam mengharamkan riba ini melalui 4 peringkat. Yang pertama adalah nasihat negatif, yang kedua sindiran, yang ketiga adalah larangan sebahagian dan nas yang terang, yang keempat adalah menyuruh dan tegas. Sungguh pun itu, kita juga mengakui bahawa riba ini merupakan amalan yang sukar untuk dibendung kerana ia sudah mula meluas dari semasa ke semasa. Tetapi sebagai orang Islam, kita hendaklah berpegang pada syariat Islam supaya kita tidak terjerumus kepada amalan riba ini. Sehingga hari ini terdapat pelbagai jenis riba yang ada dalam transaksi yang kita lakukan. Sama ada kita sedar atau tidak sedar akan kajian riba tersebut, terutama sekali di dalam transaksi pinjaman ataupun pelaburan. Oleh demikian, sebagai orang Islam, kita hendaklah bijak dalam menangani masalah riba ini agar kita tidak terjerumus pada penipuan dan kemukaan Allah. Oleh itu, kita hendaklah sentiasa prihatin, kita hendaklah sentiasa alert dengan apa sahaja transaksi kita lakukan, seperti kita hendaklah perhatian terhadap sistem bunga, kita hendaklah perhatian terhadap faedah atau sebagainya, agar sama ada riba atau tidak riba dalam transaksi tersebut, agar kita tidak terjerumus kepada penipuan dan kemukaan Allah. Akhir sekali, apa yang ingin saya katakan adalah, jika kita hendak terhindar daripada riba ini, kita hendaklah memilih perbankan Islam berbanding perbankan kewajinan dalam kita melakukan sebarang transaksi muamalat. Hal ini kerana perbankan Islam ini lebih patuh syariah berbanding perbankan konvensional. Contohnya atau buktinya adalah faktor utama perbankan Islam dalam melakukan transaksi muamalat sesama manusia adalah mereka merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah berbanding perbankan konvensional yang tidak merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi, jika kita merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, maka tidak akan ada riba. Kerana apa? Kerana dalam Al-Quran, Allah telah mengharamkan riba. Selain daripada perbankan Islam, pengguna atau pelabur yang ingin membuka akaun pelaburan hendaklah tidak memilih atau tidak membuka akaun pelaburan yang tidak patuh syariah. Hal ini kerana ia dapat membuka atau menyerumus kepada penipuan dan riba. Jadi, dengan adanya Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013, maka ia dapat memudahkan pengguna atau pelabur untuk membuka akaun pelaburan yang patuh pada syariah. Oleh demikian, sebagai seorang pengguna Muslim, kita hendaklah prihatin dengan akta tersebut supaya segala akaun pelaburan yang kita buka adalah akaun pelaburan yang patuh syariah.